Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman dalam segmen khas Realiti Rakyat di mana kami mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani juga akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan dan setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Untuk itu segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, walaupun kita masih lagi dalam tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, ia tidak seharusnya menjadi alasan untuk kita hentikan ataupun tergendala industri sains dan teknologi negara kita. Dan hari ini kita nak bawakan satu idea dan inovasi yang sangat menarik yang mungkin juga boleh merancakkan sedikit industri pertanian negara kita. Kita nak berceritakan tentang penyelidik Universiti Putra Malaysia UPM yang berjaya mencipta pesawat udara tanpa pemandu UAV ataupun lebih dikenali sebagai drone daripada gentian bahan semula jadi iaitu daun nenas dan mempunyai ciri daya rintangan elektrik ataupun electrical resistance, dan antara kelebihannya ia berkeupayaan untuk terbang sehingga kira-kira 30 meter dan boleh berada di udara selama kira-kira 20 minit dan mempunyai daya rintangan elektrik serta boleh mengelak daripada berlakunya litar pintas. Dan drone ini diberi nama Putra Unmanned Aerial Vehicle atau Putra UAV adalah inovasi yang pertama seumpamanya dengan menggunakan gentian bahan semula jadi ataupun biokomposit daripada daun nanas. Dan untuk itu kita bersama dengan dua tetamu jemputan kita, iaitu Profesor Engineer Teknologis Dr. Muhammad Tariq Hamid Sultan, itu Ketua Kumpulan Penyelidik Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM, dan juga panel kedua Encik Irwan Ismail. Beliau merupakan ahli majlis bagi kawasan majlis Perbandaran Kuala Langat dan juga merupakan pengurus besar Koperasi Petani dan Penternak Kuala Langat. Terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kita pagi ini. Soalan pertama yang bila kita sebut mengenai drone daripada bahan ataupun biokomposit daun nenas ni, macam mana boleh timbulnya ataupun datangnya idea ni, dan adakah ini obviously memang boleh dilakukan sebab dah ada pun produknya, tapi kita nak terus kepada Prof, macam mana dapat idea nak hasilkan drone ataupun komponen drone ni daripada bahan biokomposit? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Idea yang daripada yang kita hasilkan drone ni datangnya apabila pada tahun 2017 saya membawa sekumpulan pelajar daripada Universiti Putra Malaysia untuk membuat satu aktiviti kemasyarakatan di Teluk Panglima Garang, dan pada ketika itu kita membuat satu program yang dikenali sebagai program Professor on Duty, di mana pelajar-pelajar ini dibawa ke kawasan kampung untuk membantu anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah ni untuk teknik-teknik menjawab peperiksaan soalan matematik. Itu yang kita buat pada tahun 2017. Dan pada masa itu kita telah dihubungi oleh salah seorang ketua kampung, Haji Isa nama dia, dan dia telah memaklumkan bahawa mereka mempunyai sedikit masalah lah dari segi orang kata hasil sisa buangan daripada nenas ni, yang dikatakan ada dua cara mereka melupuskan. Yang pertama, mereka membakar daun-daun nenas yang dah kering tu. Yang keduanya, mereka melonggokkan di satu kawasan yang kadang-kala kawasan longgokan ni akan menyebabkan tempat breeding untuk ular-ular dan juga binatang yang berbisa. Jadi hasil daripada lawatan saya ke tapak tanaman tersebut mendapati bahawa banyak sisa buangan ni agricultural waste lah yang kita nampak. Dan daripada situ tercetusnya satu idea di mana kita perlu kami sebagai profesor di universiti ataupun ahli akademik di universiti ni sepatutnya
datang ataupun menjadi penyelesai masalah kepada kepada masalah yang dihadapi oleh masyarakat ni. Jadi apa yang kita buat ialah kita balik ke UPM, kita mohon untuk grant daripada UCTC ya. UCTC kita mohon grant sebanyak RM25,000 dan alhamdulillah grant tersebut telah diluluskan dan kita gunakan grant tersebut dan kita hasilkan satu orang kata an engagement daripada a few universities lah. Maknanya kami bukan sahaja bekerja bersendirian tapi kita bekerja secara berpasukan di mana saya telah menjemput Universiti Teknologi UTHM Hussein On dan juga UPM dan kita bekerjasama dengan Majlis Daerah Kuala Langat. Kita gunakan strategi National Blue Ocean NBOS di mana kita sama-sama berganding tangan untuk memikirkan bagaimana cara yang boleh kita hasilkan bagi membantu transformkan agricultural waste ni kepada satu benda yang orang kata wealth. So daripada perbincangan tu saya telah menamakan salah seorang daripada pelajar PhD saya, Encik Imran Najib. So beliau terlibat secara langsung dalam membantu saya menghasilkan mesin pengekstrakan nenas tadi. Jadi apa yang berlaku ialah daun nenas, apabila kita ambil daun nenas yang fresh ni, kita masukkan dia ke dalam mesin tadi dan bila kita keluarkan dia telah menjadi fiber. Jadi fiber yang kita keluarkan tadi itu kita akan keringkan dan kita akan melalui beberapa proses untuk dijadikan panel komposit dan daripada panel komposit tersebutlah kita hasilkan drone yang ada pada hari ini. So jadi dia punya catchy word di sini ialah kita menggunakan bahan daripada biokomposit bagi penghasilan drone dan bukan saja kita boleh hasilkan drone daripada bahan-bahan agricultural waste ni tapi kita boleh hasilkan banyak lagi produk-produk seperti packaging untuk otomotif dan sebagainya. Jadi kami Universiti Putra Malaysia niche area kami adalah pertanian. Jadi sebagai seorang jurutera di Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa, research yang kita lakukan ini mempunyai niche ke arah pertanian. Jadi itulah yang kita dukung selama ini, iaitu sentiasa kami berusaha memastikan bahawa kajian kami mempunyai impak terhadap pertanian dan juga mempunyai impak terhadap masyarakat dan juga industri. InsyaAllah. Kita saksikan bahawa ini mungkin satu perkara yang agak baharu, agak unik bagi mereka di luar sana kerana apabila kita sebut perkataan drone saja, istilah drone, kita membayangkan sesuatu yang very high tech, menggunakan bahan ataupun material aeroangkasa. Tapi dalam masa sama, Prof, saya lihat di atas meja itu pun ada drone-nya. Mungkin Prof boleh tunjukkan daripada bahan material bagaimana ataupun di komponen mana yang digunakan untuk penghasilan drone daripada biokomposit ni dan apa sebenarnya kelebihannya berbanding dengan bahan yang biasa digunakan ataupun material yang biasa digunakan untuk menghasilkan drone ini. Okey, kalau kita lihat dalam sejarah pembuatan drone ataupun drone yang ada di pasaran sekarang ni, drone-drone ni struktur dia tu dihasilkan daripada plastik, plastik material. Ada juga dihasilkan kalau lihat daripada fiberglass dan juga daripada carbon fiber. Bila disebut carbon fiber, harga dia akan menjadi mahal. Jadi kalau kita lihat daripada hasilan di sini, kita lihat bahawa daun nenas yang fresh tadi itu telah kita keluarkan apabila melalui proses mesin tadi, dia akan menjadi fiber, serat dia, fiber. Jadi fiber tersebut akan dikeringkan dan melalui beberapa proses hinggalah kita menghasilkan satu panel yang seperti yang saya tunjukkan di sini. So daripada panel yang kita hasilkan itulah kita akan potong mengikut design dan seterusnya ini adalah bentuk drone yang kita hasilkan dan ini adalah struktur bawah dan juga struktur atas dia ni, kedua-duanya ni kita hasilkan daripada bahan biokomposit. Apa kelebihan bahan biokomposit? Yang pertama ialah biodegradability dia bagus. Maknanya contoh kalau kita buat daripada sintetik, contoh daripada fiberglass, plastik,
carbon fiber dan sebagainya. Kalau berlaku retakan atau pecah struktur dia, kebanyakan kita akan buang pada kita akan buang lah. Bila kita buang ni, apa yang akan berlaku ialah untuk tanah tadi, dia degrade dengan tanah tadi akan mengambil masa yang terlalu lama, mungkin 1000 tahun. Macam plastik lah. Yes. Jadi sekarang ni bila kita hasilkan daripada bahan biokomposit ni, katakanlah struktur ni patah. Kita boleh just letakkan saja pada permukaan bumi, contoh, dan dia akan degrade dalam masa 2 minggu ke sebulan. So dia akan degrade dengan tanah. Jadi dia akan jadi mesra alam. Itu yang pertama. Yang keduanya ni, kalau kita tengok struktur daripada yang hasilkan fiberglass dan juga carbon fiber ni, sekiranya berlaku retakan ataupun kerosakan kecil, kalau kita nak buat sedikit amendment ataupun nak baiki struktur tu, akan mengambil masa yang akan mengambil kewangan kos yang tinggi lah. Jadi kalau kita lihat daripada bahan biokomposit ni, sekiranya berlaku kecacatan pada struktur tersebut, maka kita boleh menggunakan kaedah yang lebih mudah untuk membaiki struktur tersebut, dan setelah dibaiki, UAV tadi boleh diterbangkan secara biasa. So ini adalah penghasilan yang kita buat ni adalah untuk lebih kepada hobi. Tapi insya-Allah Universiti Putra Malaysia mampu menghasilkan UAV daripada bahan biokomposit yang boleh digunakan bagi tujuan pemantauan, bagi tujuan civilian. Kita boleh buat. Kita mampu buat. Kita mempunyai kepakaran, kita mempunyai teknologi, dan kami pasti bahawa kami sebagai penyelidik UPM, kami akan pastikan bahawa produk-produk atau research kami ini mempunyai impak terhadap pertanian, insya-Allah. Ya. Sangat menarik apa yang Prof katakan tadi, peranan ahli akademik dan industri sektor penyelidikan ini untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah dalam masyarakat. Dan seperti dalam video yang kita saksikan tadi, sisa biokomposit daripada agriculture, pertanian itu meninggalkan daun-daun nenas ini yang tidak digunakan dan dibuang begitu sahaja. Jadi ini pastinya ada juga impak kepada masyarakat sekitar, iaitu kita nak tanyakan terus kepada Encik Irwan, daripada sudut masyarakat itu, bagaimana perspektif atau pandangan mereka? Ada kerumitan sedikit yang mereka hadapi akibat daripada sisa biokomposit ini, dan susulan daripada penggunaan drone yang digunakan untuk bahan-bahan lain, mungkin ada menyelesaikan sedikit masalah itu. Jadi, terima kasih atas soalan yang berkenaan. Memang kalau kurang daripada segi kuantiti ataupun keluasan tanaman nenas dalam daerah Kuala memang adalah antara yang terbesar dalam negeri Selangor, iaitu lebih kurang 200 lebih hektar. Jadi bayangkanlah kalau dengan keluasan yang berkenaan dan apabila hasil ini selepas dituai, tentulah menimbulkan satu isu yang agak besar juga kepada ahli masyarakat di bawah berkaitan dengan bagaimana untuk kita gunakan semula ataupun bagaimana untuk kita menukar daun itu menjadi satu benda yang kita boleh guna pakai. Amalan biasa yang orang kampung ataupun khalayak di dalam daerah kita gunakan adalah dengan menggunakan kaedah pembakaran terbuka. Ianya adalah satu perkara yang sangat tidak digalakkan oleh pihak kerajaan sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan daripada orang kampung juga menggunakan kaedah lama, iaitu digunakan sebagai baja kompos. Ianya mengambil masa yang agak lama dan biasanya menggalakkan banyak haiwan-haiwan berbisa, contoh macam ular dan sebagainya, hadir dalam kawasan timbunan sampah yang ada di dalam gambar itu tadi. Jadi bila mana dengan keluasan, dengan banyaknya bahan buangan ini sebenarnya menimbulkan isu yang cukup besar. Jadi hadirnya UPM dalam kelompok kami dalam daerah Kuala Langat memberikan satu harapan besarlah tentang industri ini. Oleh kerana umum mengetahui bahawa aktiviti pengeluaran nenas ini menghasilkan hanya 1 biji nenas sahaja. Jadi bayangkan dengan contoh bilangan 1 ekar itu boleh menghasilkan lebih kurang 2 ataupun 3 tan bekas ataupun daun yang tak digunakan. Jadi sebab itu ia menimbulkan satu isu yang cukup besar dalam daerah kita. Jadi hadirnya UPM memberikan sedikit sebanyak impak yang cukup besarlah kepada ahli masyarakat dalam daerah Kuala Langat. Ini adalah salah satu bukti bagaimana kepakaran universiti membantu masyarakat untuk membuat satu kawasan ataupun kehidupan manusia itu lebih baik, lebih bermakna kehidupannya. Tapi bagaimana pula dengan adanya inovasi seperti ini, penggunaan bahan biokomposit untuk komponen-komponen atau material penghasilan drone ini dan juga produk-produk lain untuk bidang lain, boleh membantu meningkatkan
taraf kehidupan rakyat ataupun penduduk di kawasan sekitar, khususnya di Kuala Langat, kerana kita tahu di Kuala Langat ini, Selangor khususnya antara negeri yang mengeluarkan menghasilkan nenas terbesar selepas Johor. Yang pertama Johor, yang kedua Selangor. Jadi bagaimana penduduk boleh menerima manfaat selain daripada manfaat alam sekitar lah, tak ada lagi haiwan berbisa, tidak ada lagi pemakaran terbuka. Tapi persoalan ini kita nak Prof dengan Cik Irwan jawab selepas kita berhenti rehat seketika. Bertemu kembali di Awani Pagi dalam segmen Realiti Rakyat, di mana kami sedang membincangkan tentang satu inisiatif penghasilan drone menggunakan bahan biokomposit ataupun gentian bahan semula jadi menggunakan daun nenas. Sangat menarik, dan tadi kita bincangkan tentang proses penghasilan drone tersebut. Tapi kita nak lebih perinci bagaimana proses ataupun perbandingan antara penghasilan bahan tersebut berbanding dengan cara pembuangan biokomposit ini yang selalunya dibuang begitu saja, ataupun ada juga proses lain yang lebih mudah, yang lebih murah, iaitu dengan membakarkannya saja. Jadi kita nak teruskan perbincangan kita bersama dengan Prof Dr. Muhammad Tariq yang tadi ada membincangkan tentang proses penghasilan itu. Mungkin boleh perincikan sedikit, bandingkan kelebihan dan juga keburukan antara kedua-dua proses ini, penggunaan biokomposit yang selalunya kita lihat dibakar saja, Prof. Terima kasih Cik Naila. Okey, berbalik kepada mengupas kepada persoalan yang ditanya oleh Cik Naila tadi tentang bagaimanakah inovasi ini dapat membantu penduduk kampung. Okey. Jadi kalau kita lihat seperti tadi yang saya katakan, seperti mana yang Encik Irwan perkatakan tadi pun, bahawa petani-petani kita ni hanya akan mendapat hasil nenas ni setahun sekali. Jadi maknanya untuk setiap tahun dia hanya akan hasilkan sekali saja hasilan dia untuk dijualkan dan digunakan sebagai sumber ekonomi pendapatan mereka. Jadi kalau kita lihat benda-benda lain dari contoh daun-daun tadi tu, apa yang mereka buat ialah selama ni mereka hanya membuang atau mengumpulkan je, dikompos untuk dijadikan baja dan mengambil proses yang lama yang mana menjadi sarang pada binatang-binatang yang berbisa. Apa yang kita buat sekarang ni adalah knowledge transfer. Kita memberikan pendedahan kepada penduduk kampung bahawa jangan untuk memastikan bahawa nak menunjukkan kepada mereka bahawa daun yang mereka bakar ni sebenarnya mempunyai nilai, mempunyai wealth, punya dari segi wealth tu mereka boleh transformkan. Maknanya daun-daun tadi itu mereka boleh kumpulkan, maknanya dari untuk berapa hektar yang kita ada, mungkin kita dapat 2-3 tan daun. Yang mana 2-3 tan daun ni kita boleh beli daripada petani, mereka boleh menjana pendapatan, dan hasil daripada daun yang kita beli tadi itu kita boleh transformkan dia kepada serat menjadi fiber untuk digunakan di dalam kejuruteraan dan juga bagi tujuan lain lah bagi dalam segi kejuruteraan. Okey. Jadi apa yang kita lihat dia adalah knowledge transfer yang kita buat kepada penduduk. Dan juga penduduk tu sendiri dengan penghasilan mesin ni, kalau mereka tak nak jual daun tu secara bulk, mereka juga boleh menggunakan mesin ni tadi yang kita hasilkan, yang telah kita patentkan ni. Jadi mereka boleh transformkan semua daun menjadi fiber. Mereka boleh keringkan fiber tadi dan nilai dia tu akan menjadi tinggi. Maknanya mereka ada satu lagi sumber pendapatan mereka ialah di samping mereka menuai hasil tanaman tu, mereka juga boleh menuai transformkan daun nenas tu menjadi fiber, yang mana fiber yang telah dikeringkan mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Dan fiber-fiber inilah yang akan kita gunakan bagi penghasilan drone untuk kejuruteraan dan juga boleh digunakan bagi tujuan packaging yang masih dilakukan. Setiap bahagian ataupun komponen dalam pertanian tu, buahnya, seratnya, daunnya pun ada nilai ataupun value-nya. Mungkin ia sebagai orang lain lihat dia sebagai satu waste, sisa, tapi dari satu sudut ia merupakan sumber
pendapatan. One man's trash is another man's treasure. Okey, tapi dalam masa sama kita nak lihat juga bagaimana penerimaan penduduk di Kuala Langat ini, dan menjadi ahli majlis ni adalah orang kata apa, jambatan yang menyambungkan antara komuniti dan juga pihak berkuasa tempatan PBT dan juga pihak-pihak luar seperti pihak universiti. Bagaimana Cik Irwan melihat penerimaan penduduk ataupun petani yang mengusahakan ladang-ladang nanas ini dengan inovasi terbaru ini? Adakah mereka mudah menerima knowledge transfer tersebut ataupun mungkin ada sedikit isu yang menjadi kekangan ataupun halangan dalam kita menjayakan inovasi seperti ini? Jadi terima kasih untuk soalan yang berkenaan. Memang dari satu segi penerimaan masyarakat dalam daerah Kuala Langat pada awalnya memang agak memberikan satu pandangan yang skeptikal ataupun boleh ke perkara ini boleh dilaksanakan. Tetapi oleh kerana sebagai menyambut seruan daripada pihak kajian untuk pembangunan pertanian ini, biarlah ia seiring dengan inovasi industri, teknologi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dari segi penerimaan nampak ke arah yang baik dan ke arah yang betul. Kemudian untuk makluman semua, dari segi variety nanas yang ada dalam daerah kita sebenarnya ada lebih kurang 3 yang ditanam. Walaupun daripada segi bilangan yang telah pun disahkan oleh kajian ada lebih kurang 9, 3 ditanam dalam daerah kita dan ketiga-tiganya itu mempunyai potensi ataupun mempunyai peluang yang sama digunakan sebagai bahan mentah untuk dijadikan sebagai drone. Jadi ini memberikan peluang yang besar kepada masyarakat di bawah, bukan setakat dalam daerah Kuala Langat, tetapi seluruh pemain industri pertanian khususnya dalam tanaman nanas secara menyeluruh. Umum mengetahui bila mana Selangor ini adalah antara pembekal yang utama, iaitu nombor 2 selepas Johor. Dari segi keluasan itu memang cukup besar dan potensi itu juga cukup besar. Sebab itu masyarakat di bawah memang sukalah ataupun menyambut baik tentang inovasi-inovasi yang sebegini. Dan insya-Allah maknanya dengan adanya kolaborasi yang baik antara pihak kami di bawah dengan pihak Universiti Putra Malaysia yang memang dah terkenal dengan backgroundnya membangunkan industri pertanian ini. Awal penubuhannya pun memang UPM ini adalah Universiti Pertanian dan ia dekat dengan rakyat khususnya di peringkat bawah. Jadi bila mana hadirnya UPM dengan dekat dengan kami, dan insya-Allah maknanya ia memberikan satu impak yang cukup baiklah. Sebab itu kita menjangkakan antara dalam tempoh beberapa tahun ini akan ada penambahbaikan yang lebih baiklah impak dari segi ekonomi. Oleh kerana kita difahamkan sudah ada kolaborasi antara pemain industri dan juga UPM untuk memastikan bahawa ianya bukan sekadar satu dalam keadaan ataupun ruang lingkup R&D saja, tapi kita cuba untuk pastikan ianya dipasarkan ataupun mendapat ruang yang lebih besar di peringkat market yang seterusnya insya-Allah. Prof, kita lihat kepada penggunaan bahan biokomposit ini dengan cara yang amat kreatif, dan kita bermaklum negara kita bukan sahaja terkenal untuk pengeluaran nanas, malah ada banyak lagi pengeluaran ataupun hasil pertanian yang lain yang pastinya ada bahan biokompositnya tersendiri, ada sisanya juga. Jadi mungkin Prof ada melihat kepada hasil-hasil pertanian lain, sektor-sektor lain yang mungkin juga boleh dipergunakan sisa-sisa itu untuk digunakan jadi satu bahan yang baru, satu inovasi teknologi yang baru, seperti mana daun nanas ini digunakan untuk menghasilkan drone. Mungkin ada idea lain yang ingin Prof cuba dalam masa depan? Okey, Cik Naila, kita selalu sering mendengar pepatah Melayu bagai aur dengan tebing. Ya, bagai aur dengan tebing. Kalau kita lihat aur tadi itu, perkataan aur tu ialah satu jenis buluh bambu, one type of bambu yang nama dia aur. Tapi orang pepatah Melayu ni mengatakan bahawa orang lama dah mengatakan bahawa buluh aur ni mempunyai satu kekuatan yang bagus sehingga kan boleh dijadikan sebagai benting untuk tebing. Sebab tu dia kata dia peribahasa tu mengatakan bagai aur dengan tebing. Jadi ada sekali one of my student dia dah graduate pun, Dr. Ain Umairah, dia melakukan kajian ke atas buluh aur tadi. Jadi buluh aur yang dilakukan kajian ini menunjukkan bahawa daripada bahan biokomposit tadi menunjukkan bahawa kekuatan buluh ni mempunyai strength, kekuatan yang seangkatan dengan carbon fiber. Kita dah hasilkan dah. Jadi maknanya bukan sahaja kita lihat pada gentian nanas ni, malah kalau kita lihat pada gentian buluh, kalau kita lihat pada gentian pisang, fiber pisang daripada pokok kelapa, gentian kelapa daripada palm fiber contohnya. Jadi mana palm fiber ni banyak kajian yang cukup banyak telah dilakukan ke atas palm fiber, dan semua ni fiber-fiber ni adalah daripada semula jadi.
yang kita jadikan dia sebagai bahan biokomposit. Jadi berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Cik Naila tadi, ini menunjukkan bahawa bukan sahaja pineapple fiber boleh dijadikan sebagai bahan biokomposit, malah banyak lagi fiber yang seperti yang saya kata buluh tadi, daripada fiber pisang tadi, semua ini boleh dijadikan sebagai bahan-bahan biokomposit yang setiap pokok, yang setiap fiber tadi mempunyai kekuatan dan mempunyai kegunaan yang berbeza. Jadi maknanya kajian kita telah lakukan dan memang ada success story behind all these element. Balik semula kepada alam semula jadi. One day katakan kalau kita tidak mampu lagi hasilkan synthetic fiber, macam carbon fiber tadi, glass fiber, tak boleh hasilkan lagi. So what is the alternative material? It should come for the agricultural punya waste lah tadi, ataupun bahan biokomposit. Jadi itu adalah sebab utama biokomposit ini akan menjadi alternative material kepada the current usage or current material yang ada di pasaran. Prof, kita tak ada banyak masa, tapi boleh Prof kongsikan secara ringkasnya kos penghasilan ataupun menghasilkan gentian drone daripada gentian bahan semula jadi ini dan juga tempoh masanya. Okey, disebabkan ini adalah kajian, kita lihat daripada hasil daun tu tadi, jadikan dia sebagai fiber yang dikeringkan melalui beberapa proses yang tertentu sehinggalah dijadikan sebagai panel komposit ini. Dia mengambil masa kurang lebih dalam 6 bulan kajian. Tapi setelah kajian ini dilaksanakan, saya mampu mengatakan bahawa kita dah ada teknologi bagi menghasilkan bahan biokomposit untuk menghasilkan drone ni, dan drone yang akan kita hasilkan ni mempunyai harga yang lebih cost efektif berbanding dengan drone-drone yang biasa. Sebab satu ialah cost dia efektif, nombor dua dia punya material. Kita dah lihat bahawa waste material sekarang telah menjadi wealth. Jadi apa yang kita nak tunjukkan di sini ialah kita peka kepada masyarakat, kepada petani kita. Kita nak petani kita tambahkan sumber ekonomi mereka. Baik. Dan kita lihat benda itu dah berlaku. Baik. Pastinya ini merupakan satu perjalanan yang agak panjang, tempoh yang agak panjang, tapi hasilnya kita boleh tuai dalam masa terdekat. Terima kasih kepada Encik Irwan yang berjaya meyakinkan atau memberikan knowledge transfer daripada pihak UPM, dan terima kasih juga kepada Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Tariq Hamid Sultan, Ketua Penyelidik Kumpulan daripada Jabatan Kejuruteraan Aero Angkasa Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia, yang turun ke lapangan mendengar ataupun melihat permasalahan ini bekerjasama dengan pihak PBT seperti Ahli Majlis Encik Irwan Ismail. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita berkongsi berkenaan dengan penghasilan drone daripada bahan biokomposit ini. Ya, jadi satu idea yang sangat menarik, dan kita akan akhiri awal pagi di sini bersama saya, Naila Huda. Saya kira jumpa lagi.